بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nar sabghah thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, dibawa satu ahli neraka yang dia ni semasa hidup di atas dunia, dia merupakan orang yang hidup dalam kemewahan. Nabi SAW cerita satu benda yang nak jadi esok ni. Di hari akhirat esok ni, dibawa mai ke depan Allah Subhanahu wa taala satu manusia yang dia ni masa hidup atas dunia orang kaya. Masa hidup atas dunia, hidup dia mewah. Masa hidup di atas dunia, dia tak erti susah. Tiba-tiba di hari akhirat, dia jadi ahli neraka. Fayusbaghu fin nari sabghah. Di akhirat esok, dicelup dia dalam neraka sekali celup. Ni orang yang di atas dunia dulu senang, lenang, kaya, raya, hidup mewah ni. Di akhirat esok, tiba-tiba dia ni jadi ahli neraka. Bila dibawa ke sana, celup dia dalam neraka sekali aja. Bukan sejam, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Sekali celup aja. Celup, angkat balik. Summa yuqal, Nabi kata kemudian ditanya dia. Satu orang yang hidup senang lenang, kaya raya di atas dunia, seumur hidup dia di atas dunia, dia orang kaya, dia orang senang, tak tahu susah. Di akhirat, celup sekali aja dalam neraka, ditanya dia. Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Ditanya dia, wahai manusia, kamu masa hidup di atas dunia dulu, pernahkah kamu lihat kebaikan walau sekali?
Wahai manusia, masa kamu hidup di atas dunia dulu, pernahkah kamu rasa apa-apa nikmat walau sekali? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Dia jawab dekat Tuhan, dia kata, demi Allah, aku seumur hidup tak pernah rasa senang. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita dahsyatnya yang kata azab neraka ni. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup di atas dunia sebagai orang senang, sebagai orang kaya, sebagai orang mewah. Sekali celup aja dalam neraka, dia lupa habis kesenangan yang dia pernah rasa. Dia nak abang yang tu. Nabi kata, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbaghu sabratan fil jannah. Nabi kata satu kes lagi pula, satu manusia yang dia ni masa dia atas dunia dulu hidup serba susah. Seumur hidup dia di atas dunia, dia mati umur 60, dia mati umur 70, dia mati umur 80. Dia satu orang manusia yang sangat susah, hidupnya sengsara masa di atas dunia. Di hari akhirat, dia jadi ahli syurga. Fayusbaghu sabratan fil jannah. Allah suruh malaikat celup dia dalam syurga, sekali celup angkat naik. Fayuqalu lahu, ditanya dia ni, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat. Malaikat tanya dia, wahai manusia, kamu seumur hidup kamu pernah ke tak kamu melihat susah? Pernah ke tak kamu dihimpit kesusahan? Dia ni atas dunia tak pernah senang. Dia ni di atas dunia 80 tahun umur hidup susah. Dia ni di atas dunia dengan duit tak ada, dengan rumah atap berlubang, dengan anak ramai, dengan hidup sengsara. Tapi nasib baik dia jadi orang yang beriman kepada Allah. Walaupun dia susah, dia beriman kepada Allah. Apa Allah suruh dia buat, dia sayang Nabi, perintah Nabi dia junjung tinggi dan sebagainya. Maka di hari akhirat dia jadi ahli syurga. Allah celup dia sekali aja dalam syurga, angkat naik. Allah suruh malaikat tanya dia, wahai manusia, hang pernah tak susah selama ni? Dia kata, la wallahi ya Rabb, demi Allah ya Allah. Dia kata, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Demi Allah, dia kata, aku tak pernah rasa susah sikit pun. Hadis ni nak cerita kepada kita yang kata nikmat syurga ni siapa dapat, dia akan lupa habis kesusahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak beritahu dekat kita dua benda yang ekstrim. Satu, neraka. Satu tempat yang sangat ekstrim dari segi azabnya. Satu orang yang hidup senang lenang seumur hidup, kena sekali celup dalam neraka, lupa dia kesenangan dia. Sebaliknya, orang yang hidup senang lenang di atas dunia, orang yang hidup susah sengsara di atas dunia, sekali celup dalam syurga, lupa kesengsaraan dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati yuqadu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat la kafiyatan ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mislu harriha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, api
yang hampa duk guna, api yang hampa duk pakai di atas dunia ni cuma 1/70 daripada panas api neraka Jahannam. Nabi satu hari di depan sahabat ni, Nabi kata, hampa tahu dah api yang hampa duk guna, api buat masak, buat apa ni semua, api yang hampa duk guna atas dunia ni, api tu juz'un min 70 juz'an min nari Jahannam. Itu cuma 1/70 daripada panasnya api neraka Jahannam. Bila Nabi kata lagu tu, qalu, sahabat kata, wallahi in kanat la kafiyatan ya Rasulullah. Sahabat kata, hak api kami duk guna lah ni cukup dah. Dah cukup panas dah. Ni api haduk ada atas dunia lah ni, bukan api masak aja. Api yang orang duk buat welding, duk peteri tu, itu pun 1/70 daripada api neraka. Bila Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata, hampa tahu tak neraka esok ni, panas api neraka ni 70 ganda daripada api yang hampa duk pakai lah ni. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat kata, wallahi, demi Allah, dia kata, api tu pun cukup dah. Kalau nak bakar kami, dah cukup dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, dah, tak cukup. Bagi Tuhan itu tidak cukup. Tuhan akan tambah lagi 69 kali ganda api itu. Tuan-tuan, cerita buat dosa nak masuk neraka ni bukan cerita main-main. Dia nak abang yang tu. Kalau manusia faham Quran dengan hadis Nabi ni, satu dunia manusia jadi baik. Manusia bila dia tak faham benda ni, inilah yang duk jadi hari ni. Manusia letak agama ni tak tahu dia nombor berapa dalam hidup dia. Dia beraja di mata, dia bersultan di hati. Dia ikut nafsu dia semata-mata. Tapi kalau manusia reti apa yang Nabi habaq ni, api hadu ada tu pun hampa tak boleh tahan dah. Hampa boleh ke tahan api neraka esok 70 kali ganda api itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna ma hadha? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hajar rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a wajbah. Tiba-tiba dengar satu benda dum kata bunyi. Wajbah ni bunyi benda terempat. Itu wajbah. Abu Hurairah kata, kami duduk dengan Nabi, duduk dalam majlis Nabi, tengah-tengah duduk bunyi boom kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya sahabat ada ni. Nabi kata, hal tadruna ma haza? Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Macam tu punya cerita. Nabi tak tengok pun, Nabi tak apa pun. Dengar bunyi tu, sahabat semua Nabi tanya, hal tadruna ma haza? Apa tahu tak bunyi apa tu? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Abu Hurairah kata, kami jawab dekat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuhan dengan Rasul tahu, kami tak tahu bunyi apa. Tak pernah dengar pun bunyi macam tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, haza hajar rumiya bihi finnar munzu 70 kharifa. Nabi kata, tu adalah bunyi hajar. Tuan-tuan, kita pergi tawaf sampai dekat Hajar Aswad. Hajar ni apa?
batu. Nabi kata haza hajarun, ini adalah seketui batu. Rumiya bihi munzu sab'ina kharifa. Batu tu 70 tahun dulu, Nabi kata, dihumban daripada satu puncak yang tinggi. Ni yang hampa dengar bunyi tadi tu, bunyi seketui batu, yang batu tu 70 tahun dulu dihumban. Fahuwa yahwi finnaril an. Nabi kata la ni batu tu duk melayang jatuh tu 70 tahun duk melayang. Hatta intaha ila qa'riha. Tak sah dia sampai di dasarnya. Dasar apa? Dasar neraka Jahannam. Hadis ni nak abang kata, yang kata neraka ni, neraka Jahannam saja. Dia ada berapa macam neraka. Neraka Jahannam saja, dalam dia, kalau balin batu, 70 tahun. Duk melayang jatuh ni. 70 tahun. Nabi kata, ni. Hatta intaha ila qa'riha. Ni lah baru batu yang dibalin 70 tahun dulu, baru landing dekat dasar neraka Jahannam. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Tentu hadis yang kita baca ni, nak percaya, tak percaya sudah. Kita akan tengok esok. Dia Quran, hadis dia macam tu aja. Dia mai dekat kita cerita, kita dengar daripada Quran, cerita Quran, kita dengar daripada hadis, cerita hadis. Kita tanya diri kita, aku nak percaya ke tak mau? Jawapan hang simpan dekat hang. Esok hang tengok. Agama ni macam tu. Allah ni dia macam tu. Dia tak ada nak jadi masalah dekat dia. Dan Quran kata apa? Lau sya'a rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Tuhan kata, kalau sekiranya Tuhan mau, Tuhan boleh buat bagi seluruh penduduk dunia ni beriman kepada dia. Kalau dia mau, dia boleh buat. Tuhan tak buat. Tuhan dia bagi jadi kita, dia hantar main Nabi dekat kita, dia buat turun Quran main bagi Nabi baca. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Tuhan kata siapa nak beriman, dia boleh jadi orang yang beriman. Siapa yang nak kufur, yang tak mau percaya, dia boleh kufur. Tuhan kata. Allah tidak menjadikan Islam ini sebagai satu komoditi yang diniagakan. Allah tidak jadikan Islam ni satu barang perniagaan yang apabila dia jual, orang beli, dia untung. Allah tak jadikan Islam ni macam tu. Allah jadikan Islam ini sebagai satu agama yang siapa ambil dia, Tuhan janji keselamatan. Siapa tolak dia, Tuhan janji neraka. It's very simple. Maka Islam mai kepada kita, dia tak paksa kita. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Quran kata apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Satu orang yang belum masuk Islam tak boleh paksa dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia dipaksa untuk ikut Islam. Dia tak Islam, kita tak boleh bila tak pistol di kepala dia, tak boleh bila tak pisau di tengkok dia, tak boleh piduk kileh tangan dia, suruh dia terima Islam, tak boleh. La ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. Tapi once dia terima Islam sebagai agama dia, dia tertakluk di bawah hukum Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Barang siapa yang menolak benda yang dibawa oleh Allah dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempa satu masalah besar kepada dia di hari akhirat esok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, inna Allah yaqul li ahwani ahli an-nari azaban law anna laka fil ardi min shay kunta taftadi bih. Qala na'am. Qala Allah, faqad sa'altuk ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi Adam an la tushrika bi fa abaita illa syirk, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat dia benda ni.
Nabi kata innallaha yaqul li ahwani ahli an-nari azaban. Nabi kata di hari akhirat esok, satu orang yang masuk neraka dan dia ni kena azab hak paling ringan. Dia bukan kena azab teruk, dia kena azab hak paling light. Azab yang paling ringan kena kat dia di dalam neraka. Tuhan pergi tanya dia ni. Orang yang kena azab ringan ni Tuhan pergi tanya dia. Tuhan kata law anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bih. Tuhan kata kalaulah hang ada harta kekayaan di atas dunia, hang sanggup tak tebuih diri hang daripada neraka ni dengan bagi semua kekayaan tu? Kalaulah hang ni ada harta kekayaan atas dunia, kalaulah hang ni ada duit di atas dunia juta-juta, dengan azab yang hang kena lah ni, hang sanggup tak semua duit hang yang juta-juta ada tu, hang sanggup tak bagi duit tu untuk keluar daripada neraka? Sanggup ke tak? Sedangkan dia kena azab paling ringan. Qala na'am. Jawab ahli neraka yang kena azab ringan ni. Dia kata tentu. Tak ada makna dekat saya duit berapa banyak pun. Saya sanggup bagi semua duit tu, janji bagi saya keluar daripada neraka aja. Macam mana tuan-tuan kalau hari ni kita pergi GH Penang, kita pergi General Hospital Penang, pergi tengok orang yang kena sakit kritikal. Kaya. Duit dalam akaun saja ada juta-juta, hak di Malaysia, hak simpan di Singapura, hak pergi simpan di Switzerland, hak duit ni tak tahu berapa juta dia pun tak tahu. Sekretari dia pun tak tahu kira dah. Duit banyak. Tapi sakit. Kalaulah doktor pergi sembang dengan hak sakit kronik ni. Doktor kata dekat dia, hang sanggup tak? Kalau saya minta bayar 10 juta dekat saya bagi kesihatan dekat hang. Sanggup tak? Tuan-tuan, agak-agak apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata bukan 10 juta, ambil semua. Bagi saya sihat sudah. Sakit. Bukan sakit tak lalu makan. Sakit duk menanggung derita ni. Sakit. Sampai duk kena cucuk ubat nak bagi tak sakit. Bila hilang ubat tu sakit. Bila cucuk ubat hilang sakit. Bila hilang power ubat tu sakit. Apa guna duit ada 5 juta? Apa guna duit ada 10 juta? Apa guna duit ada dalam akaun di Malaysia? Apa guna duit simpan di Singapura? Apa guna duit simpan di Switzerland? Kalau ubat hilang saja sakit mai. Bila ubat hilang saja sakit mai. Kalau doktor kata bagi mai 10 juta, aku bagi hang sihat. Dia kata bukan 10 juta doktor. Ambil semua pun tak apa. Saya tak mau dah sakit ni. Itu baru sakit dunia. Belum cerita sakit kena azab di dalam neraka. Maka hadis yang kita baca ni hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi cerita apa? Nabi kata esok di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala pergi tengok satu penghuni neraka yang dia ni ahlin nar, dia ni la ahwani ahlin nari azaban. Satu ahli neraka yang kena azab paling ringan. Belum hak kena teruk. Hak kena ringan ni Tuhan pergi tanya dekat dia, kalaulah sekiranya hang ada harta kekayaan, hang sanggup tak tebuih diri hang keluar daripada neraka dengan janji tolak kekayaan yang ada atas dunia dekat aku. Tuhan tanya. Jawab dia apa? Naam. Dia kata, pasti aku sanggup. Pasal apa? Aku tak boleh tahan dengan azab neraka ni. Allah Subhanahu wa taala kata dekat dia, wa anta fi sulbi Adam faqad sa'altuk ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi Adam. Tuhan kata, dulu masa hang duk dalam kandungan mak hang, aku minta dekat hang satu benda. Tuhan kata, apa dia? Allah tusyrika bi, supaya engkau jangan syirikkan aku dengan apa benda pun. Fa abaita, malangnya bila hang beranak keluar mai atas dunia ni, malangnya hang bila dah jadi satu orang yang sempurna di atas dunia ni, malangnya bila hang besar, hang jadi orang terpelajar, hang jadi kaya, hang ada kuasa dan sebagainya, fa abaita, hang engkar perintah aku. Tuhan kata,
illa syirk, melainkan engkau syirikkan aku dengan benda lain. Hari ini kekayaan hang banyak mana pun Tuhan kata aku tak mau. Inilah habuan yang hang terima di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, begitu dia dengan kita. Silap kita dalam menerima dia sebagai Tuhan. Silap kita tanggung akibat dia. Kita tak menerima Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita bagi kita Allah ni habuan sembah masa semayang 5 waktu aja. Kita tak terima Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita dengan bos kita, kita kira bos kita ni tuan kita. Oi, dia suruh apa kita buat. Bukan dia suruh main pejabat 8.30 balik pukul 5 kita ikut. Bukan setakat tu. Dia kata Ahad ni tolong main rumah saya nak pindah rumah, tolong angkat barang. Angkat sampai lebam bau. Pasal apa? Pasal kita jadikan bos kita tu tuan dalam hidup kita. Tuan dalam hidup kita. Kita tak question dah. Kita tak tanya dah hari ni hari Ahad bos. Ahad ni saya dengan family. Kita tak kata dah. Pasal apa? Pasal dia tuan. Dia besar dalam hati kita. Dia suruh apa pun, keluarga semua jatuh nombor 2 dan seterusnya. Nombor 1 dia. Tapi kita dengan Allah, kita tak letak Allah nombor 1 dalam hidup kita. Hak Tuhan kata ni, kita boleh lagi duk main-main. Tuhan kata apa? Dulu masa hidup atas dunia, aku minta dekat hang sikit aja. Apa dia? Taat kepada aku. Tu pun hang tak boleh buat. Apa cerita hari ini nak tebus dengan duit? Apa cerita? Tuhan kata, tidak ada tebus pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 19. Muka surat 204. Muka surat 204, bab ma jaa fi karahiyati mubasharatir rijalur rijal wal mar'atul mar'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas teguh laki-laki menyentuh aurat laki-laki dan perempuan menyentuh aurat perempuan. Ini tajuk yang kita gezek bulan lepas. Cerita dua-dua orang masuk dalam kain selimut secara cowboy. Laki-laki masuk pergi dalam selimut tu pun tak gaduh pakai apa. Hak partner seorang lagi pun laki-laki juga pun terjun masuk pergi tak pakai apa. Duk dalam kain selimut tu hang lagu duk hilang badan hang mai kat aku duk hilang. Geli geleman tajuk ni. Itu ceritanya. Jadi dia nak abang kata tak boleh buat kerja tak senonoh macam tu. Ketahuilah saudaraku, haram laki-laki menyentuh aurat laki-laki dengan tidak berlapik. Tak boleh. Saja-saja pergi masuk dalam kain selimut, lagu duk hilang paha kita atas paha dia. Geli. Tak boleh buat macam tu, dia kata. Begitu juga haram atas perempuan menyentuh aurat perempuan dengan tidak berlapik. Sama. Laki serupa, orang perempuan pun serupa. Itu adalah ittifaq ulama atasnya. Tidak ada satu mazhab pun yang kata tak apa. Mailah mazhab apa pun, tak boleh benda ni. Laki-laki sama laki-laki duduk dalam satu kain selimut tak pakai baju apa. Perempuan sama perempuan duduk dalam satu kain selimut tak pakai baju apa. Mana mazhab pun kata benda ni haram. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atul mar'ah hatta tasifaha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bersentuh aurat perempuan dengan perempuan seperti mana orang perempuan itu tidur sama-sama telanjang di dalam selimut yang satu, yang menjadikan sama-sama bersentuh kulit dan bersentuh aurat sehingga boleh disifatkan dan boleh dikhabarkan kepada suaminya apa aurat perempuan yang tidur sama dengan dia itu. Jangan lagu tu. Dah dia pergi buat kerja tak senonoh ni, perempuan ni pergi tidur dengan satu perempuan lain, dua-dua tak pakai apa, balik rumah pergi duduk cerita kat lelaki pula. Kemarin saya tidur dengan nama sekian-sekian ni, dia ni lagu tu lagu ni, pula duk abang lagu tu. Allah, nak buat contoh pun tak gamar tuan-tuan.
Laki ni pula bila dengar bini balik habang macam tu, laki ni pula lagu ni yang kata Syekh Tungkat Semambu ni, duk pasang angan-angan pula. Oh, dia agama kata jangan dia buat kerja lagu tu. Ada tuan-tuan orang tak seronok lagu ni? Kalau tak ada, saya ingat Nabi tak abang. Ada. Pasal itu Nabi abang. So, orang yang buat kerja lagu ni berhenti dan jangan dia buat dah. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia laki-laki ni tuan-tuan. Kalau kita bersama dengan isteri kita, kita bayang orang lain pun haram. Kita bersama dengan isteri, piduk bayang orang lain. Piduk bayang Juhi Chawla. Apa hal? Tak boleh. Sama hal bini ni pula piduk dapat benda balik main duk cerita kat laki pula, Allah abang dia kata dia ni lagu ni lagu. Islam dia tak bagi. Islam ni tuan-tuan, dia punya kaedah dia very simple. Dia al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Kita prevent benda ni, kita prevent Tok Syekh Tungkat Semambu ni daripada piduk pasang angan-angan, lebih baik daripada piduk cerita kat dia, selera dia dah main sekali lagi, pergi jadi start kita nak piduk berobat tak ada guna. Daripada awal tak mau, benda-benda macam ni tak mau. Nah, baik. Masalah dia kata memandang laki-laki kepada aurat laki-laki itu telah lalu sebut hukumnya dalam masalah dulu. Begitu juga perempuan memandang aurat perempuan juga telah disebutkan hukumnya, iaitu haram dengan tidak ada khilaf ulama. Tak boleh. Saja-saja piduk belek tengok, tak boleh. Dia kata begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul wa la tanzuru al-mar'ah ila aurati al-mar'ah. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memandang laki-laki kepada aurat laki-laki. Clear? Aurat laki-laki mana sampai mana? Lutut sampai pusat. Area tu jangan saja piduk selak tengok. Tak boleh. Tak boleh. Dilarang oleh agama. Dan jangan memandang perempuan kepada aurat perempuan. Perempuan sama perempuan. Aurat dia dekat mana? Perempuan sama perempuan. Orang perempuan dengan orang perempuan. Aurat dia di mana? Sama juga. Lutut sampai atas sikit daripada lutut. Dia pun kena jaga. Kawasan tu tak boleh suka hati nak pergi tengok. Tak boleh. Sambung hadis tu dia kata wala yufdhir rajul ila rajul fi thawbil wahid wala tufdhil mar'ah ila mar'ah fi thawbil wahid. Dan tiada boleh tidur bertelanjang satu laki-laki sama laki-laki di dalam kain selimut yang satu. Tak boleh. Dan tidak boleh tidur bertelanjang perempuan sama perempuan di dalam kain yang satu. Ni agama tuan-tuan, dia kena berterus terang. Kena cakap bagi terang bagi orang faham supaya benda tu tak jadi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal gejala homoseks dan lesbian ini penyakit teruk dalam masyarakat hari ini. Penyakit cukup teruk. Tuan-tuan tahu ada hadis daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu perkara yang aku cukup takut berlaku dekat umat aku. 1400 tahun dulu. Nabi kata inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya satu benda yang aku cukup takut jadi kepada umat aku. Apa dia? Amala qaumi Lut. Amalan kaum Nabi Lut. Apa penyakit yang kena kepada kaum Nabi Lut ni tuan-tuan? Apa penyakit dia? Liwat ataupun homoseks. Ada orang kata, ada riwayat kata Nabi Lut ni dia anak penakan Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dia diutuskan oleh Allah. Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada satu community, kepada satu masyarakat, yang masyarakat itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit homoseks. Penyakit liwat. Sehingga kan malaikat dihantar untuk nak binasakan mereka. Malaikat mai di rumah Nabi Lut atas rupa budak muda yang segak. Bila malaikat mai di rumah Nabi Lut atas rupa budak muda yang segak, bini Nabi Lut keluar daripada rumah pergi bagi tahu dekat orang kampung. Bagi tahu kata, kalau hampa nak tengok budak muda yang macho segak, duduk ada rumah aku lah ni. Aku tak tahu dia pandai main mana. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijr, cerita detail benda ni. Dia dapat aja info, kata ada budak jantan handsome segak di rumah Nabi Lut. Sekelip mata rumah Nabi Lut dikelilingi oleh umat dia yang nak main tengok ni budak jantan segak ni. Dalam surah Al-Hijr, Nabi Lut keluar di pintu rumah. Dia kata, tolong. Dia kata ni, hak duk ada dalam rumah aku ni tetamu aku. Jangan malukan aku kepada tetamu aku. Sampai macam tu. Dia punya penyakit ni, mental disorder umat dia ni. Dia paturih kata dekat Nabi Lut, dia kata hang pi tepi. Daripada awal kami dah kata, hal selera kami, hang jangan masuk campur. Ni penyakit yang kena umat Nabi Lut. Bandar mereka duduk tu dalam Quran disebut sebagai, nama dia Sadum. Sadum, sin dal waw mim, Sadum. Hari ni liwat ataupun homoseks dipanggil sodomi. Dia ambil daripada tempat tu. Sadum, dia jadi sodomi. Sampai hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki lebih nak pergi umrah, singgah ke Jordan. Waktu kita singgah ke Jordan, kita ziarah Laut Mati. Di Laut Mati itu kita boleh tengok di seberang belah Israel sana ada satu bukit. Bukit tu dia panggil Mount Sodom sampai hari ini. Dia ada lagi. Apa yang Quran cerita, apa yang hadis cerita tu kesan ada sampai hari ini. Satu arkeologis Jerman, saya cerita dah benda ni di masjid mana itu kita baca surah Al-Hijr. Satu arkeologis ni orang bidang apa? Kaji batu. Bidang arkeologi. Satu orang Jerman, dia ni arkeologis. Pakar kaji batu, dia pergi buat study. Dia pergi buat kajian di Dead Sea ni, di Laut Mati ni. Dia pergi buat kajian di sana. Finding yang dia dapat selepas dia buat kajian berapa lama di situ, finding dia kata ini bukan tasik biasa, tapi ini adalah satu tasik yang terbentuk daripada satu malapetaka besar yang menimpa tempat ni. Tuan-tuan, sampai hari ni Dead Sea ni dia menjadi satu kawasan yang paling rendah di muka bumi. Dia ada 423 meter below sea level. Bawah daripada permukaan laut ni 423 meter. Arkeologis Jerman ni kata apa? Dia pergi jadi tenggelam. Tahu tenggelam? Bukan tenggelam, tenggelam. Dia pergi jadi tenggelam tempat tu pasal apa? Kerana terhasil daripada satu hempukan yang kuat. Ini orang kafir Jerman buat kajian. Dia kata lagu tu. Dead Sea ni pergi jadi satu kawasan yang paling dalam. Jadi satu kawasan yang paling rendah di muka bumi ni pasal apa? Pasal ada satu malapetaka besar jadi, dia kata satu hempukan yang kuat berlaku di situ. Maka dia terbenam di 423 meter below sea level. Dan tasik dia tu pula tempat yang paling dalam, yang kata Laut Mati ni tempat paling dalam tu 377 meter dalam.
dengan kawasan yang terlibat ni panjang dia 67 km panjang dan lebar Laut Mati ni 18 km. Kalau balik kepada surah Al-Hijr, dia kata yang terlibat ni kaum Nabi Lut yang duk buat kerja liwat, yang duk buat kerja homoseks, yang diterbalikkan bumi mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan Jibril pergi terak bumi mereka ni, melibatkan 4 buah kampung dan melibatkan 400,000 nyawa terkubur di tasik di Laut Mati itu. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir surah Al-Hijr, dia buat mai detail benda ni. Dalam Quran Tuhan kata apa? Fa'akhazathhumus sayhatu musyriqin. Tuhan kata maka Allah perintahkan malaikat Jibril jerkah mereka. As-sayhah ni jerkah. Malaikat pi jerkah mereka ni musyriqin pada waktu syuruq. Waktu dekat nak duha. Jibril pi di kampung mereka ni, Jibril jerkah. Jerkah tu pun sudah jadi satu azab kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseks ni. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Dalam Quran surah Al-Hijr, Tuhan kata maka kami jadikan kampung mereka tu atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Daripada kawasan tanah pamah, kawasan subur, tiba-tiba dikalih pergi jadi tasik besar. Besarnya dia ni 67 km panjang, 18 km lebar ni, sampai orang tak panggil tasik, orang panggil laut, pasal terlampau luas dia ni. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dalam surah Al-Hijr kata, dan kami hujankan ke atas kaum Nabi Lut yang mengamalkan liwat homoseks ini hijaratan min sijil, batu-batu daripada neraka sijil. Malaikat pi jerkah dulu, satu azab dah kena tu, mati dah sebahagian. Terak pula bumi itu atas ke bawah, bawah naik ke atas. Dan dihujankan kepada mereka ni batu daripada neraka sijil. Dan balik cek dalam surah Al-Hijr ayat 73-74. Balik baca. Kalau sampai Quran pun kita tak percaya, apa kita nak kata kepada manusia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana dahsyatnya yang dikatakan homoseks ataupun liwat ini, sehinggakan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan juga mazhab yang terkini ialah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, kata orang yang buat kerja liwat ini hukum dia bunuh. Dalam hadis Nabi SAW kata, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Nabi kata kalau kamu dapati ada orang buat kerja liwat, kerja homoseks ini, bunuh, sama ada hak buat atau yang kena buat. Bunuh dua-dua. Itu hadis. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan juga Imam Malik mazhab Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali, mereka kata homoseks hukumnya bunuh. Maknanya apa? Sangat kotor dan keji kerja ni. Imam Syafi'i dia kata bukan hukum bunuh. Sebaliknya dilihat kepada orang yang buat homoseks ini dah kahwin ke belum. Ini bukan lagu. Saya hidup menyanyi sudah kahwin ke belum, bukan lagu. Imam Syafi'i kata tengok dia ni kahwin tak lagi. Pasal apa? Nabi kata iza atar rajul ar-rajul fahuma zaniyani. Imam Syafi'i dia pegang hadis tu. Apabila laki-laki mendatangi laki-laki, maksudnya liwat, maka kedua-dua mereka ini fahuma zaniyani. Dua-dua ni dianggap berzina. Bila kata zina, hukumnya hukum zina. Kalau dia sudah kahwin, hukumnya rejam sampai mati. Kalau dia belum kahwin, hukumnya
sebat 100 kali. Itu Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun ini adalah kerja yang sangat keji dan kotor. Islam tak mau tengok orang macam ni. Oleh kerana benda ni melibatkan soal maruh, maka Islam bagi lagi satu protection. Apa dia? Menuduh orang liwat tanpa saksi juga salah. Itu satu protection pula. Kita nak kata satu orang ni dia mengamalkan homoseks, kita nak kata dia ni liwat dan sebagainya, mesti dibawa 4 orang saksi. Wallazina yarmunal muhsanat, ayat tu. Orang yang menuduh orang baik-baik melakukan benda-benda macam ni, sama ada zina atau liwat atau sebagainya, walam ya bi arba'ati syuhada, tak buat main 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, sebat 80 kali. So dia di antara dua benda ni. Di antara kalau buat, dia sangat kotor dan keji, hukuman dia mati. Ataupun tak pasti dia buat ke tak. Kalau nak tuduh, kemukakan bukti dan saksi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dengan tajuk kita baca pada malam ni, dia kata pintu-pintu yang boleh membawa kepada berlakunya homoseks dan lesbian ini mesti ditutup rapat. Benda ni boleh jadi macam mana? Di antaranya jenis haduk masuk kain selimut dua-dua orang tak pakai baju ni, boleh membawa kepada berlakunya gejala ini. Maka benda tu awal-awal Islam dah seal dah, jangan bagi jadi. Masalah dia kata menyentuh aurat orang lain, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula tidung laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan di dalam kain yang satu itu ditegah apabila tidak ada antara keduanya itu tutupan. Bukan tak boleh laki-laki tidung dengan laki-laki, bukan tak boleh perempuan tidung dengan perempuan, tapi tidung dalam keadaan berpakaian. Jangan pergi tidur dalam keadaan tak pakai apa, kerana itu memudahkan berlakunya benda tak elok. Baik, dia kata maka tegahnya itu ialah tegah haram, tak boleh. Dan pada sepotong hadis itu menjadi dalil atas haram menyentuh aurat lain dengan apa tempat daripada badannya, tak boleh. Bukan kata mana tempat pun tak boleh, saja-saja laki-laki dengan lelaki pergi tidur lagu duk serendeh lengan, lagu tu pun tak boleh, lagu duk serendeh pipi pun tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia membawa kepada kemungkinan yang tak elok. Macam kita hari ni lah, macam kita hari ni kan dalam Quran dia kata apa tuan-tuan? Dia kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri ataupun dekati zina. Quran tak kata jangan kamu berzina. Dia kata jangan mendekati zina. Mendekati itu maksud dia apa tuan-tuan? Macam hadut jadilah. Anak kita perempuan ke, anak kita laki-laki ke, kontrol kena ada. Kontrol kena ada. Mudah sangat. Dia memang ayah, ni malam ni boy ajak keluar. Boy, panggil kat pak dia. Ni, boyfriend dia ni, dia bercakap dengan pak dia, panggil boyfriend ni boy saja. Dia kata, ayah, malam ni boy ajak keluar. Ayah ni punya sporting ke, sport car ke, ni pak ni, dia kata apa? Syok kat hang lah. Pak ni tak ada kontrol. Anak mai abang kata, ayah malam ni boy ajak keluar. Ni hak pak ni syok kat hang lah. Yang ni hadut jadi ni. Duk jumpa dalam tong sampah anak, duk jumpa tepi pantai, duk jumpa dalam plastik hitam, duk jumpa hak elok sikit ni, pi bungkus-bungkus elok-elok, pi letak depan tangga masjid. Punca daripada sikap bapa dia dan budak perempuan dengan boy tadi. Maka Islam dia kata apa? Jangan hampiri zina. Hampiri itu maksudnya apa? Ni duk bagi kemudahan macam ni. Kita membenarkan anak kita menghampiri zina. Dalam pada duk jaga tu pun boleh keluar lagi, tambahlah kita bagi. Silap setengah ibu bapa ini. Silap dia kata apa? Bila pak ni kontrol, mak jadi lawyer anak. Mak kata apa? Dia kata Allah, ayah dia pun, dia kata kontrol sangat, tengok anak orang tak ada kontrol macam tu. Ayah kontrol sangat, dia kata esok dan dia terlepas, dia jadi teruk pada anak orang lain.
Dia pergi pakai. Mana dia ambil hadis, mana dia pegang tak tahu. Dia pergi kata lagu tu kat lelaki dia. Dia kata ayah duk kontrol sangat anak ni, duk kontrol sangat, esok dia terlepas daripada kontrol kita, dia jadi lagi teruk pada orang lain. Betul ke? Persoalannya, betul ke? Siapa punya kajian yang membuktikan apa yang hang kata? Ataupun kontrol tu menyelamatkan anak hang? Masing-masing balik fikir benda ni. Siapa betul? Kontrol tu kah betul? Ataupun lawyer tak terpakai ni kah yang betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tegahnya itu ialah tegah haram. Dia kata, dan pada sepotong hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas haram hidup bertempuh mana-mana tempat di badan. Dan inilah muafaqah semua ulama atasnya. Dan ini satu barang yang jadi umum balwa dengan dia. Itu dia. Umum balwa ni maksudnya kadang-kadang dia beyond kita punya kontrol. Benda ni dia dah jadi macam tu. Tengok kita duduk di kawasan perumahan, balik kanan rumah kita, balik kiri rumah kita, dalam taman kita, benda ni dah umum balwa. Dah tak boleh buat apa dah. Normal kita tengok boyfriend main hantar girlfriend balik depan rumah ni normal. Kita nak kontrol orang sebelah rumah boleh main hantar, turun dah keluar semalaman dah main hantar 1 pagi, dah hantar tu duduk bersembang lagi di depan pintu pagar tu 2 jam lagi. Kita ni sampai dia ni merenyam dah dalam badan ni, dah merenyam dah duk tengok, ya aku rimah tengok ni. Duk main sembang gelak kikuk, kita tak boleh lena lah rumah ni. Pasal apa? Dia kata ni, benda ni kadang-kadang sudah jadi satu umum balwa, satu bala yang sudah umum. Satu benda salah yang diterima kata betul oleh masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu dekat kita benda ni. Dan dia kata bermudah-mudah padanya oleh kebanyakan daripada orang dengan sebab berimpun orang di dalam hammam. Ataupun dia kata ni Mesir. Dia tulis dalam konteks negara Mesir. Sebab Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni di Mesir. Mesir ni mereka ada hammam. Hammam ni dia kalau kita kata toilet awam. Mereka bilik mandi awam. Orang mereka ni tak tahu apa ke benda sibuk ni sampai nak balik rumah mandi pun tak ada. Dia pakai yang kemudahan awam, bilik mandi awam ni. Bila ada hammam, ada bilik mandi awam ni, dia jadi lagu tu, jadi tak peduli hang aku. Lagu berjalan dengan seluar Superboy saja buat relax, jalan kau dalam hammam tu. Pakai seluar Superboy kecil aja, jalan kain tola ada buah tebu, jalan lagu tu ya, semua orang tengok jadi biasa dah benda tu. Ini dia kata apa? Umum balwa. So jadi satu bala umum dah. Tuan-tuan, kita hari ni kita tengok Smackdown, kita tengok WW apa? E ke F lah? WWF apa semua kan. Ni Hulk Hogan ni dengan tak padan badan lagu tu pakai seluar alui ni, dia masuk lawan. Ada siapa pernah tengok rasa macam nak protes benda tu? Itu kata umum balwa. Kita dah terima pada benda tu macam tak salah. Sekali lagi mai keluar mai apa nama-nama besar ni, John Cena keluar mai pun dengan seluar lagu tu. Sekali lagi keluar mai satu apa? Kita pun tak ada yang tengok, tak tahu nama dia balik. Dia keluar lagu tu dan kita pun tengok tak ada apa. Syok siap dengan koci pula duk gigit tengok. Kadang-kadang bila tengok sana baik soal kena dengan kulit koci kita telan pergi sekali. Kita menerima benda tu macam tak ada satu salah. Kita menerima benda tu macam tak ada satu salah. Maka penulis kitab ni kata apa? Kadang-kadang soal aurat ini sudah jadi umum balwa. Sudah jadi umum balwa. Sudah tak ada rasa apa. Kalau dalam masyarakat kita hari ni tengok orang perempuan tak pakai kelumbung, jadi macam tak salah benda tu. Macam biasa benda tu. Itu yang dikatakan umum balwa. Jangan kita pergi tergolong di dalam keadaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata wajib atas orang yang hadir padanya bahawa memelihara mata dan tangannya daripada yang demikian itu. Kita ni bagi ada warak sikit dalam hati kita. Bila tengok tunduk bawah buang ke apa ke. Jangan kita duduk main masjid ni pun satu macam yang renung. Duduk tarik misal cukong pun duduk tarik juga. Lalu tak ada apa pun duduk tarik juga. Duduk tengok. Nakal ada third party pula duduk tengok. Dia kata nampak Ustaz Samsuri pun nampak syok tu ni. Tak ada apa. Dia pun nampak macam misal cukong tapi dua orang nampak tengok. Habis.
So dia kata di sini, dia kata bila benda macam ni jadi depan mata, dia kata tundukkan mata kita sadu tengoklah, kita tak suka benda tu. Kita tak boleh buat apa pun tu sadu tengok. Nampak kata kita tak suka dengan benda-benda yang tak elok tu. Baik, tengok bawah tu. Dia kata bab ma jaa annal fakhza aurah. Ini untuk orang lelaki. Apa dia? Itu bab yang menyatakan hadis bahawasanya paha itu aurat. Ni nak abang kata aurat orang lelaki ni daripada lutut sampai ke pusat. Lutut maksudnya apa? Paha duduk di dalam kawasan aurat. Kan? Paha masuk dalam kawasan aurat. Maka dia kata annal fakhza aurah. Sesungguhnya paha itu aurat laki-laki. So kadang-kadang lepas sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak, sembang sikit dulu baru nak balik rumah. Masa duduk sembang tepi masjid tu, kain ni duduk tarik naik, ni duduk tarik naik sampai la ilaha illallah. Tuan-tuan bisa tengok macam ni. Dulu di kampung aja benda ni sambil duduk tunggu lembu makan rumput. Kita orang kampung kan, kita biasa benda ni. Pakai kain pelekat, bawa lembu pergi tengah padang bagi makan rumput. Lepas tu dia tarik kain, dia pegang kat belakang dia tu. Macam ada satu hook jari ni, duk pegang lagu tu. Kan? Lepas tu apakah kawan seorang lagi main sembang, lagi selama sembang tarik sikit lagi hangat. Lama sembang tarik sikit lagi dah. Kan? Jadi duduk di pinggang saja. Tak ada apa dah. Dia kata, Haji baru lepas turun balik. Dia ralik. Bila sembang dia ralik. Kalau kau belah kampung tu, lepas sembahyang Isyak, nak balik rumah, naik motor. Naik motor pun serupa lah. Dia tarik kain ni sampai jadi mini skirt. Ni orang lelaki-lelaki ni. Dia naik motor, dia tarik kain lutut ternyih tu tak apa. Kain tu naik sampai jadi mini skirt, sampai jadi short. Siapa nak pergi teliok kat dia? Dia duk tarik naik lagu tu. Maka ni dia nak main, dia kata annal fakhza aurah. Sesungguhnya paha orang lelaki-lelaki itu aurat. Adakah aurat ataupun bukan ia aurat? Yang kata paha ni. Dia kata, maka berjalan Syafi'i dan yang muafakah dengan Imam Syafi'i bahawasanya paha itu aurat. Imam Syafi'i clear. Dia kata paha orang lelaki-lelaki itu aurat. Dan telah bersalah-salahan mazhab Imam Malik. Dan berjalan Imam Malik pada bahawasanya paha itu bukan aurat. Mazhab Maliki, dia kata paha tak apa. Paha orang lelaki-lelaki tak apa, dia kata. Bermula dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa paha itu aurat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jarhat radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fil masjid wa qad inkashafa fakhzuh faqala innal fakhza aurah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jarhat radhiyallahu anhu. Kata dia satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam masjid. Padahal sesungguhnya aku Jarhat ni terbuka paha aku. Nabi masuk dalam masjid, Jarhat ni duduk dalam masjid. Dia duduk macam kita cerita tadi, dia tarik kain naik bagi nampak paha duduk ternyih nampak. Nabi lalu, Nabi tengok benda tu. Maka dilihat Nabi SAW paha yang terbuka itu, maka Nabi bersabda, Nabi kata paha itu aurat. Nabi kata. Dan Nabi masuk masjid, tengok syekh ni tarik naik sampai ni, Nabi tegur dia. Nabi kata, Jarhat, tolong tutup. Paha orang laki-laki aurat. Nabi kata, so tutup. Maka hendaklah tutup akan dia daripada dilihat orang. Baik, satu lagi hadis Nabi SAW menunjukkan paha itu aurat, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jarhat al-Aslami anna Nabi SAW marra bihi wa huwa kashifun an fakhzih. Faqala Nabi SAW ghatta fakhizak fa innaha min al-aurah. Diriwayatkan daripada satu sahabat yang bernama Jarhat al-Aslami. Dia kata Nabi SAW lalu dekat dengan dia, padahal dia pada masa itu membuka aurat. Maka nampak Nabi akan hal itu. Maka Nabi tegur perbuatan Jarhat yang salah itu. Kata Nabi, tutup olehmu akan paha kamu, kerana bahawasanya paha itu aurat yang dilarang buka ia daripada dilihat orang. Itu dia, Nabi tegur dia. Jadi maksud dia apa?
Paha ni orang lelaki-lelaki aurat kena jaga. Kalau nak pakai sangat seluar pendek ni, pastikan ujung dia di lutut. Itu kan pendek dah lah tu. Seluar tu macam budak-budak, orang kata budak-budak town ni. Pakai seluar keluar malam-malam, dia pakai seluar dia parai lutut. Okey, bila sampai parai lutut itu kira okey. Cuma masalah dia apa? Kadang-kadang bila dia duduk, lutut tu ternyeh, nampak aurat. Labuhkan sikit daripada lutut. Sekira-kira bila duduk, dia naik pun dia naik masih di lutut. Kira okey. Kalau nak pakai sangat, dia pada kata, Ustaz, tak boleh Ustaz, kita Malaysia ni panas Ustaz. Ustaz tahu dah kereta dia pakai tinted ni, kata pasal hangat tu dia pakai tinted. Ni pun pasal apa, seluar pendek pasal hangat lah. Dia kata jadi tinted dengan seluar pendek ni sama. Dia lagu tu buat ada kaki cakap macam ni. Dia kata kita tak boleh marah orang tinted kereta. Dia kata ni polis trafik dengan apa JPJ ni, they should understand. Dia kata depa ni pun satu Ustaz, depa duk tangkap kita, duk tahan kita, duk saman kita, Ustaz pindap tengok kereta depa pun tinted juga. Dia kata duk tak puas hati. Tak apalah tinted tu. Dak ni nak pi samakan tinted dengan seluar pendek. Kita ni Malaysia ni cuaca panas, dia kata tu memang lu pakai labuh-labuh dah hangat tu sebut hangat. Tak boleh. Dia agama ni bila dia main hukum hakam Quran hadis ni apa pun tolak bi tepi. Hak ni kena ikut. Hak ni kena ikut. Baik. Dia kata maka dengan seumpama hadis itu berpegang ulama mengatakan paha itu aurat. Dan telah datang riwayat yang tersebut di dalam Sahih Muslim. Kata dia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baitih kashifan an fakhizaihi aw saqaihi. Fasta'zana Abu Bakrin fa'adzana lahu wa huwa ala tilkal hala ila akhirih. Itu hadisnya pula. Hadis yang dipegang oleh Imam Malik. Dia kata apa? Dak adalah Nabi SAW duk tidur berbaring di rumahnya hal keadaan terbuka paha dan betis ataupun betisnya. Dia kata itu hadis. Kononnya Nabi duk di rumah ni, Nabi duk tidur tengah rumah dia duk relax-relax ni, kain pun terselak nampak paha atau betis. Dalam hadis dia kata apa? Dia kata kashifan an fakhizaihi au saqaihi. Dia ada dua. Terselak fakhizaihi dua pahanya atau saqaihi ataupun dua betisnya. Maksudnya apa? Rawi hadis ni tak sure. Tak sure. Yang terselak tu paha ataupun betis, dia tak sure. Dia sebut dua-dua tu. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim, tetapi rawi tak sure mana part yang terselak tu. Imam Malik pakai hadis ni mengatakan paha boleh tunjuk. Orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek tak salah. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik itu ditolak oleh mazhab Syafi'i. Pasal hadis tadi hadis tak sure. Hadis tu tadi kata fakhizaihi au saqaihi. Dua paha atau dua betis yang terselak tu. Maka kata Imam Syafi'i tak sure, tak boleh dijadikan nas sandaran yang kuat. Ini kita nak kena faham. Berbeza pendapat di kalangan ulama ni. Hujah mereka tu macam tu. Tapi Imam Malik dia kata oleh kerana hadis tu ada sebut perkataan fakhizai, maka Imam Malik mengambil satu pendirian yang tak ketat sangat. Imam Malik kata okey, paha orang lelaki-lelaki tidak dianggap aurat, maka mereka pun pakai seluar pendek tidak salah. Begitu. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, maka hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim itu setengah daripada hadis yang diperbuat oleh ulama mazhab Maliki dan sebagainya sebagai dalil atas bahawasanya paha bukan aurat. Dia kata. Tapi kata Imam Nawawi dan tiada dalil pada hadis itu atas bahawasanya paha itu bukan aurat, kerana pada riwayat itu didatangkan cakap syak pada yang terbuka itu. Adakah yang terbuka itu paha Nabi ataupun dua betih Nabi? Tak sure, dia kata. Maka kerana itu tidak lazim daripadanya memutuskan mengatakan paha harus terbuka. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i.
Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Selamat dia apa? Janganlah duk buka paha tu, jangan duk pakai selong pendek. Kalaulah kata paha itu aurat, berdosa saja kita ni. Susah payah semayang, susah payah puasa, tahan lapang, tahan dahaga, susah payah duk mengaji agama, duk ikut jalan agama, pi tang tu, pi duk buang balik pahala yang kita buat. Maka menjaga benda itu lebih selamat. Begitu. Baik. Tajuk baru dia kata bab fin nazafah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang kebersihan. Tuan-tuan, Islam agama bersih. Islam agama bersih. Kalau sekiranya kita jadi orang Islam, kita jaga hal kebersihan ni, terbaik. Kebersihan ni maksudnya bukan kita orang nampak di luar ni saja. Terkejut, tergempang orang pergi rumah kita pun, orang tahu kita bersih. Pasal ada orang, dia jenis keluar pintu rumah dia steady. Pergi di rumah dia pengsan kita ni. Kain batik ada selengkang mana, kain plekat gantung di hook dinding, gantung kain plekat lagu satu macam lagu tu, ketayak kuning tak pernah kelorong duk ada tepi TV. Oi karut. Lagi karut tong gas duk ada tengah rumah. Lagi karut. Ada tak ada tuan-tuan orang jenis macam ni? Jenis minta maaf cakap pengotok. Pengotok. Rumah bukan dia banyak mana pun tanah. Rumah ni, pergi beli rumah kawasan perumahan ni. Rumah bukan banyak mana pun tanah. Tanah sikit aja duk ada. Tu pun lalang. Tu pun semak samun. Tayar lama pun dia lempak tentu. Apa timba rebeh pun dia buang tentu. Pengotok. Ni tajuk malam ni dia tak mau macam ni. Orang Islam tak sepatutnya jadi macam ni. Kita ni kena macam tu. Bukan orang tengok kita di luar ni saja kita bersih. Orang naik kereta kita pun kereta kita bersih. Orang pergi rumah kita pun rumah kita bersih. Orang masuk sampai ke dapur kita pun dapur kita bersih. Jangan tengok di singki rumah kita tu pinggan mangkuk hak guna makan malam pagi esok tak basuh lagi. Jangan tengok. Habis makan siap basuh. Benda ni tuan-tuan disiplin. Benda ni disiplin. Kalau kita jadikan diri kita orang yang berdisiplin ni, kita akan jadi orang yang bersih. Lepas makan mesti basuh. Kalau bini kalut tak ada basuh, kita pergi basuh. Bini tak ada, kita pergi basuh. Bini kata, abang tak apa, sekali saya basuh. Tak apa, hang buat kerja, aku tolong basuh. Kita buat macam tu 2-3 kali, bini kita akan basuh sebelum kita basuh. Pasal apa? Pasal kita bersih. Kita tak suka kotor ni, kita tak suka belemuh ni, kita tak suka. Kita mau bersih. Ni tajuk dia. Bab fin nazafah. Dia kata, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hal kebersihan. Ketahuilah saudaraku, kebersihan itu dituntut oleh syarak dalam semua hal. Dia kata. Dan disuruh syarak kita suci, bersih anggota kita daripada segala benda yang diluati. Luati ni, benda yang kita meluat. Tak mau ada kat kita. Dan benda kotor, benda najis dan sebagainya dengan basuh dan mandi. Islam mau begitu. Kuku ni dah panjang, lepas itu hitam pula. Allahu Akbar. Kita pergi kedai pagi-pagi nak pergi kena roti canai kuah banjir. Kita pergi tengok tepi Syekh ada lipat roti ni, pergi tengok kuku dia cancel. Order dah pun cancel. Aku jalan. Tak boleh nak telan. Kotor. Kalau kuku hang tak tahu jaga, hang tahu jaga ke kebersihan makanan hang? Ni kuku ada di jari hang, di anggota hang tak tahu jaga kebersihan dia. Agak-agak kita dia jaga ke kebersihan makanan dia duk buat nak bagi kita makan ni? Oh, tak makan tuan-tuan. Pindap tengok ya, tak apa. Assalamualaikum, kita berjalan. Pasal apa? Pasal kotor tu benda yang diluati. Dia kata benda yang meluat kita tengok. Ada orang suka kotor, jom angkat tangan. Walaupun dia rumah dia berselerak tarak, tapi dia tak suka kotor. Cuma nak buat macam mana? Dia kata, aku daripada menikah lu sampai dah, lagu ni lah rumah kami. Dia kata, tonggin langgang tak tahu pergi ke mana, pensil warna duk bertabung depan ni, saat lagi tang nu. Allahu Akbar tuan-tuan.
Bila orang mai di rumah nak hidang ayak baru angkat tu jambak bunga ada atas meja di ruang tamu tu, angkat jambak bunga tu, debu berkepui ada bawah tu. Makna hang tak pernah cuci. Tuan-tuan bila dengar ni, tuan mesti teringat rumah dia lagu mana. Mak dia cakap dia, saya pantang kotak ni. Saya betul-betul cakap saya tak boleh tengok kotak ni. Sedap lah nak cakap malam ni pasal kita jenis tu. Saya tak boleh. Pinggan mangkuk jangan ada dalam sinki. Lepas makan basuh. Dalam bilik air jangan ada besen yang kain baju duk terendam 2-3 hari. Saya tak boleh tengok. Bawa pergi masuk washing machine, basuh bang. Tak boleh tengok, dia semak bila tengok tu. Pasal kita dah biasa macam tu. Mai pula malam ni agama pun suruh macam tu, cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa di sini? Dan disuruh syarak ni suci pakaian kita dan makan minum kita dan tempat duduk kita dan tempat tinggal kita. Ni yang kata bersih dalam Islam ni bukan baju aja pakai, bukan waktu nak semayang saja kena bersih. Dia kata melibatkan semua benda daripada kain baju kita pakai sampai rumah yang kita duduk, sampai bilik tidur yang kita tidur kena bersih. Dia kata itu Islam. Itu Islam. Dia kata. Yakni rumah tangga kita kena bersih, hatta kepada halaman rumah kita kena bersih. Ni bukan saya tambah ni, kitab kata ni. Halaman rumah kena bersih. Well maintained. Rumput dipotong, pokok ditrim. Bukan apa tuan-tuan, kita kerja, kita balik rumah penat. Bila kita balik penat, kita duduk, kita tengok laman rumah kita tu pun setengah penat boleh hilang. Berbanding dengan balik-balik duduk timba hak sekerat ni dah masuk setahun dah duduk orang tu tak buang-buang lagi. Setahun dah timba rebeh tu duduk di laman rumah tu, setahun dah. Tak ada siapa berasa nak ambil buang. Kita pun tak berasa nak buang, bini kita pun tak berasa nak buang, anak-anak pasal apa semua dah season dah dengan kotak ni. Belum masuk bilik ayam. Masuk bilik ayam, lantai ni berkelarah. Lantai bilik ayam tu berkelarah. Bukan soal kita miskin, bukan soal kita susah, soalnya kita pengotong. Tuan-tuan biasa untuk kita pergi rumah hebat besar masuk kotor. Kita pergi rumah kampung biasa simple kecil masuk bersih. Soalnya bukan kaya miskin, soalnya pengotong kadar. Itu soalnya. Soalnya ialah attitude. Soalnya ialah sikap kita. Kita jenis orang pembersih kadar kan. Ini Islam dia cukup tekan benda ni. Lebih teruk lagi kalau kita pergi menyelinap masuk dalam hal yang melibatkan hukum hakam. Kita dah jadi tok wan. Cucu mai di rumah berau kencing di atas lantai. Pakai ambil mop tu aja, main India punya mop angkat pi. Bersih, suci ke tak tempat tu? Tak suci tuan-tuan. Nampak bersih pasal tak nampak ain najis. Tetapi dari segi hukum fiqahnya tidak suci. Dia panggil apa? Dia kata najis hukmi. Dari segi hukumnya tempat tu walaupun nampak bersih, tile nampak duk merelap, tetapi dari segi hukum agama tempat tu bernajis. Pasal apa? Pasal cara nak cuci najis bukan buat main mop sebatang gonyoh lagu tu. Bukan. Cara nak cuci najis ni apa dia? Buat main kain dulu. Lap, buang. Buang dulu. Ain najis ayak kencing tu buang dalam timba. Jangan duk bawa menitik. Pak, masuk bilik ayam. Allahu Akbar. Benda ni kita kena reti. Dan benda ni fardu ain. Bawa satu timba api, sapu, buang semua najis tu masuk dalam timba. Bawa dengan timba, dia tak menitik dah api. Satgi mai, juruh sekali lalu ayam bagi mengalir, lap lagi sekali. Tempat tu suci dari segi fiqahnya. Sat lagi kita ambil ayat semayang, kita nak pergi semayang. Kaki kita yang basah ayat semayang ni, pergi step atas tempat tu. Kita boleh semayang dengan hati yang lapang. Tapi kalau buat macam tadi ni, bekas air kencing tu pakai ambil mop dulu tu, tengok dah tak ada apa, okey. Sat lagi kita masuk pancong ambil air semayang, kita keluar dengan kaki basah ni, pam kata kita step atas tempat yang tadinya najis air kencing tu, kaki kita sudah masuk najis. Pi pula di tempat semayang, hampang sejadah,
tap pula pijak atas sejadah tu, kita cop satu najis atas sejadah tu. Lepas ni siapa pun pakai sejadah tu sejadah yang bernajis. Semayang tak sah. Semayang punya penat sampai nak lebam dari punya duduk sujud semayang, benda ni tak jaga. Semayang kita tidak sah. Pasal apa? Pasal tidak sembahyang dalam keadaan suci. Nampak tuan? Berapa ramai orang Islam ambil berat benda ni, sedangkan benda ni melibatkan sah batal ibadat dia. Kalau kita tak ajak bini kita, kalau kita tak ajak anak-anak kita, begitulah hidup kita. Tak erti apa. Kita ada cucu main rumah, kena erti benda ni. Abang, mula kita buat pun tak apa ni. Anak hang umur berapa, dia makan dah lagi benda lain daripada susu mak dia. Oh, dia kata dia ayah pekngah pun dia balas dah. Cantik. Ayam kencing anak hang sudah jadi najis mutawassitah, najis pertengahan. Najis pertengahan, cara nak cuci dia macam mana? Mula-mula buang ain najis tu dulu. Lepas tu jurus ayam bagi mengalir di situ dulu. Lepas tu baru lap dia, baru dia suci. Bukan bersih saja, suci. Lepas tu aku nak semayang pun senang. Aku ambil ayat semayang, aku pijaklah tang mana pun kawasan rumah aku. InsyaAllah suci semuanya. Kita buat, bini kita faham, anak kita faham dan sebagainya. Dia balik rumah dia, anak kita balik rumah dia pun dia jaga macam tu. Esok-esok bila kita pergi berjalan di rumah dia, kita nak berjalan atas lantai di rumah dia, lepas ambil ayat semayang, kita tak ada ragu-ragu apa. Pasal apa? Pasal dia faham tentang hukum agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dia nak bagi tahu. Maka disuruh syarak pula sucikan hati daripada sifat yang dicela. Suci ni bukan saja suci rumah tangga daripada kotor, najis dan sebagainya, bahkan hati kita juga. Dia kata hendaklah disucikan hati ni. Disuruh syarak ni supaya bersih hati daripada sifat yang dicela, sifat tak elok, hasad dengki, iri hati, fitnah orang, mengumpat dan sebagainya. Buang daripada hati kita. Buang daripada hati kita, ambil buang pergi ke tepi. Dan suci perangai kita daripada segala keji, barang yang mengaibkan diri kita, benda tak elok, buang. Tak boleh buang sekaligus, sikit-sikit buang. Sikit-sikit buang. Sikit-sikit buang. Ada perubahan dalam diri kita daripada sikit ke sikit. Demikianlah tersebut dalam hadis, setengah daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu anhu yaqul, inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karim, jawadun yuhibbul jud. Diriwayatkan daripada satu tabi'in, nama dia Sa'id bin al-Musayyib. Ada orang sebut al-Musayyab. Sebahagian ulama hadis kata al-Musayyib itu lebih baik, dia kata. Dan kata dia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah Taala tu innallaha tayyibun yuhibbut tayyib. Tuhan ni maha baik. Baik Tuhan ni macam mana tuan-tuan? Dia buat kita, dia bagi akal dekat kita, dia hantar nabi mai kat kita, dia buat turun wahyu kepada nabi untuk baca kat kita. Baik dia ni. Macam mana kita ibu bapa, kita dapat anak, kita bagi kasih sayang dekat dia, kita bagi pelajaran dekat dia, kita bagi RM2 dekat dia. Ni hari ibu apa baru ni dia hantar mai satu email nak cerita tentang kasih ibu, kan? Baca cerita mungkin tak rasa, baca dia boleh rasa. Dia kata satu mak beranak mai satu anak ni cacat telinga tak ada, kan? Beranak mai keluar, cuping telinga tak ada. Berlubang saja. Tak ada cuping. Bila dah beranak, mak ni minta dekat misi. Dia kata, mana anak saya, boleh tak saya tengok? Misi pun serba salah. Saya anak cacat. Dia pula baru beranak. Orang perempuan dia bila baru beranak, dia tak boleh terkejut-terkejut. Dia takut dia depres. Dalam serba salah buat pi juga. Buat pi ambil, tengok terkejut salah pasal telinga tak ada. Tapi yang kata kasih mak ni, anak ni dia yang beranak mai. Hang cacat lah macam mana pun peluk cium anak ni, sayang ni Allah Ta'ala yang tak. Cacat, aib, telinga tak ada. Anak dia.
sayang mak kepada anak ni, peluk, cium sampai misi ni sebab beralih tengok peluang, tak gamak nak tengok, kod dia tak mau terima, dah dia terima. Ini anak dia, lahir daripada dia. Anak ni pun daripada kecil besar masuk sekolah balik duk teriak, kawan-kawan duk main-main pasal telinga tak ada. Anak ni balik main teriak, duk abang mak, kawan-kawan duk ejek dia pasal dia telinga tak ada. Mak kata tak apa, insya-Allah nanti kita buat macam-macam mana. Mak dengan bapak ni khetiak cari ikut ada siapa donor yang nak derma telinga dan sebagainya, cari-cari tak ada. Sampailah anak ni mengaji sampai masuk universiti. Jadi bila dapat nak pergi universiti luar negara, dia kata duk sebut kata saya ni mak saya malulah nak pergi mana pun pasal telinga tak ada. Mak ni kata apa? Dia kata tak, ayah dah dapat dah orang nak derma telinga ni. Takat tu baca tahu dah siapa nak bagi tak lagi. Mak dia bagi. Operate buang telinga dia ni bagi ke anak. Anak tak tahu. Pasal mak rambut duduk di rumah, rambut duduk tutup telinga ni, dia tak tahu mak dia dah tak ada dah telinga bagi ke dia. Dia tak tahu. Sampailah keluar kerja berjaya apa semua, satu hari dia duk kata dia nak tahulah siapa yang bagi telinga dekat dia ni, dia nak terima kasih dekat puan tu banyak-banyak. Mak dengan pak ni kata tak apa, satu hari hantar. Bila mak mati baru tahu. Tengok mayat telinga tak ada, baru tahu telinga tu duk ada ke dia. Nak abang kata mak sayang ke anak ni. Anak sendiri dengan mak, lagu kita duk tahu. Kita bila baca untuk saya pun dia main satu macam. Pasal kita hari ni dah jadi pak, bini kita hari ni dah jadi mak. Dia bercakap soal sayang anak ni, tak payah cerita banyak-banyak lah. Kita tahu sayang macam mana. Tapi anak kita ni, bila kita jadi anak pada mak pak kita, sayang kita kat mereka tu lagu mana? Ada ketara sayang kita dekat anak? Itulah hukum dunia, tuan-tuan. Hukum dunia dia macam tu. Dia duk main macam tu. Saya ni macam ni punya artikel modul ada banyak. Dalam email, dalam Facebook, dalam apa, daripada duk keluar cerita tak ketahuan punca ni. Macam ni punya email kita baca, satu pengajaran kita boleh ambil. Jangan tanya betul tak betul cerita ni, tak penting. Yang penting apa? Pengajaran di sebalik cerita yang keluar main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So hadis daripada Sa'id bin Musayyib tadi, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Sa'id al-Musayyib. Berkata dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah suka kepada orang baik. Allah Ta'ala ni cukup baik. Oh, dia suka kalau sekiranya hamba dia ni jadi manusia baik. Allah suka. Sebab kita duduk tahiyat, saya selalu sebut kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita jadi orang saleh, orang saleh maksudnya orang baik. 1.6 bilion orang Islam yang ada dalam dunia ni, bila semayang, dia baca doa tu. Dia baca tu dalam tasyahud dia. Assalamu alayna, ya Allah selamatkanlah kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan selamatkanlah hamba-hamba Allah yang baik-baik. Kalau kita ni diterima sebagai orang saleh, orang baik di sisi Allah, doa tu dapat kat kita. 1.6 bilion orang Islam dalam dunia baca doa tu, Allah sampaikan kat kita. Pasal kita termasuk dalam kalangan as-salihin. Saleh ni bahasa Arab, bahasa Melayunya baik. Begitu. Maka tidak rugi kita jadi orang baik. Tak rugi sikit pun. Macam-macam kebaikan dapat kepada orang baik. Begitu. So, dia kata di sini, dia kata Allah tu maha baik. Allah suka orang yang baik-baik. Yang ni Allah Subhanahu wa taala bersifat dia dengan sifat kesempurnaan. Maka suka Allah akan sekalian yang bersifat dengan sifat yang terpuji itu. Allah dia maha sempurna. Allah suka kepada benda-benda yang sempurna. Benda sempurna ni apa? Benda baik. Allah suka.
iaitu perangai dengan perangai yang baik. Lagi Tuhan itu maha suci daripada benda yang diluati dan keji dan kekurangan. Allah tak suka benda kotor, benda keji, benda yang manusia meluat, Tuhan lagi meluat. Begitu. Yang suka ia akan kamu bersih daripada kerja haram. Allah suka kalau kita hamba dia ni tak buat benda haram. Benda mana yang kita tahu kata tak elok, kita tak buat. Benda ni tu kan gaduh mengaji, dia common sense. Benda baik dengan benda tak baik ni tak mengaji sekolah pun tahu. Derhaka mak pak. Hantar saya pergi tanya orang tak gaduh keluar universiti, tak gaduh keluar maktab, tak gaduh keluar politeknik, tak gaduh mengaji sekolah menengah. Dia reti kata buat baik dekat mak pak tu baik. Dia reti, cuma dia tak boleh nak jadi baik. Itu masalah lain. Tapi dia reti kata itu benda baik. Maka benda baik ni kalau kita buat, Allah sayang kita. Dia kata. Yang suka ia akan kamu bersih daripada buat kerja haram. Dan bersih badan dan anggota kamu daripada segala yang keji. Allah suka kalau kita bersih diri daripada benda tak elok. Allah suka. Lagi, Allah suka kepada orang yang murah, orang yang pemurah, generous. Allah suka. Tak boleh tengok orang susah, hati berasa nak tolong. Takat mana kita mampu. Berasa macam nak bagi RM1, bagi RM1. Hati tu kena ada. Tengok orang yang pada penilaian kita, dia tak sepatutnya macam ni. RM1 boleh bagi RM1. Kalau ada 10 orang macam tu, dia dapat RM10. Bukan gaduh dia minta. Kadang kita tak suka orang duk minta-minta ni, kita tak suka. Kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Kita lebih suka macam tu. Dan saya selalu buat contoh di masjid-masjid. Nanti shopping komplek tuan-tuan ni, duk tunggu pintu toilet nak masuk ni. Pintu toilet shopping komplek. Satu makcik tua, umur 60-an, duk tunggu pintu toilet, duk bagi tisu kat orang. Saya tak boleh tengok benda ni. Umur tu kena duduk rumah. Umur tu 65, 66, 67 pergi duduk tunggu pintu jamban. Orang nak masuk, kadang-kadang main hak jenis tak beradab ni, dia balin dua kupang, dia balin bila tu kat orang tua tu. Kita umur tu dia patut dihormati, umur tu dia patut disayangi. Bukan situ tempat dia. Dalam berapa ramai orang duk masuk toilet hari tu, adakah satu orang pi bagi RM5, pi bagi RM10 kat dia. Dia duk kalut nak ambil duit pecah, kita kata tak apa makcik, yang ni saja saya belanja makcik makan tengah hari. Tuan-tuan buat lagu tu, air mata dia keluar. Tuan-tuan buat macam tu, dia air mata dia nanti keluar. Dia tak cakap apa, dia air mata dia keluar menceritakan perasaan dia. Pasal apa? Dia rasa dia disayangi. Ini dia kata hati ni bukan ada kat semua orang. Hati bila tengok orang susah dia main kesian ni bukan ada kat semua orang. Itu sebab Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, ucapan sulung Nabi, saya abang di Masjid Taman Brown hari itu. Nabi kata apa? Absyus salam wa at'imut ta'am wa qumil lail wan nasun niyam. Nabi beritahu dekat orang Madinah. Nabi kata apa? Hampa ni absyus salam. Jumpa sama-sama Islam, assalamualaikum. Hormat sama-sama kita. Jumpa sama Islam, ludah. Tidak ada ukhuwah, tidak ada kasih sayang sama orang Islam. Jumpa sama-sama Islam, assalamualaikum. Assalamualaikum tu baja yang menyuburkan sayang sama-sama kita. Nabi kata absyus salam, sebarkan salam sama-sama orang Islam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata belajarlah belanja orang makan. Tengok orang susah, tengok orang apa-apa semua, pergi beli satu sik bungkus bagi. Kalau dia betul susah tuan-tuan, bagi tu air mata. Kalau dia betul susah, dia nak dapat satu suap nasi pun susah, kita pergi beli buah bagus punya lauk apa lebih kurang sikit, pergi bagi kat dia. Dia tanya ni apa dia? Saja saya ingat nak kenuri hari ni. Yang mata. Orang susah dia mudah tersentuh. Pasal apa? Pasal dia selama ni tak dipeduli oleh orang. Bila satu orang pergi tunjuk peduli kat dia, hati dia kena sentuh. Benda ni yang Nabi sebut bila Nabi pergi ke Madinah. Very simple punya teaching. Satu pengajaran yang simple aja. Suruh bagi salam, suruh jamu orang susah makan,
dan bangun. Nabi kata pada waktu malam, wan nasu niyam, ketika manusia duk tidur, hang bangkit pukul 5 pagi, Allahu akbar, 2 rakaat tahajud. Buat yang ni, Nabi kata. Abdullah bin Salam yang kata rojokkan Yahudi Madinah ni, yang kata nama dia Al-Husain bin Sulaim, dia ni bila tengok Nabi cakap macam tu, dia tak boleh. Dia duk baca dalam kitab Taurat dia tentang Nabi ni dengan Nabi hak dia tengok untuk pertama kali di Madinah ni matching. Hak dia duk baca dalam Taurat, duk cerita yang kata Muhammad ni sifat macam ni. Bila Nabi Muhammad hijrah mai di Madinah, sebab dia orang Madinah, Yahudi Madinah, first time dia tengok Nabi, first time dia dengar cakap Nabi, dia pasang balik dengan hak dia duk baca dalam Taurat tu. Ngam masuk. Dia kata memang betul, ini Nabi yang disebutkan di dalam Taurat sebagai Nabi akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita merindui keadaan itu. Keadaan orang Islam sama orang Islam ni ada kasih sayang. Kita merindui keadaan itu. Dan kita tak mau tengok orang Islam bergaduh, berpecah. Kita tak mau tengok keadaan ni. Sebab apa? Sebab perpecahan Islam di peringkat dunia sudah cukup. Sampai ada orang tulis buku kata apa? Orang Islam hari ni berpecah sampai dah tak boleh nak pecah lagi. Kalau pinggan satu sampai atas lantai pecah, ada pecahan, ada katuk lagi bagi pecah, dia dah sampai satu tahap dah tak boleh pecah dah. Perpecahan orang Islam daripada peringkat daripada Sunni dengan Syiah dah satu. Buka YouTube aja tak lah tengok ni geng hak Sunni ni menyeru orang Islam hak ada ni perangi Syiah. Kita buka pula web Syiah pula, tengok ayatullah dia pula seru orang-orang Syiah perangi orang Sunnah. Apa ni? 1.6 bilion orang Islam tu kita kira Sunni dengan Syiah sekali. Pergi pecah dah tahun tu. Daripada Sunni ni yang klaim kata dia ni ahli sunnah wal jamaah ni pula pecah mazhab pula. Yang itu sebenarnya bukan perpecahan, itu perbezaan faham di kalangan ulama mazhab dijadikan sebagai perpecahan. Ni apa ni hang tak boleh baca kunut ni, apa hang sembahyang subuh macam mana? Biasalah. Kunut ada mazhab kata baca itu pun sunat. Ada mazhab kata tak perlu baca. Baca tak baca janji hang sembahyang subuh. Dia tak boleh ambil yang tu. Dia nak cari jalan. Dia ni tak baca kunut ni, geng lain nak berpecah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni lah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi buat haji, buat umrah, pergi Madinah, arah ke, kalau kiblat Masjid Nabawi ni, dia condong belah kanan ni, dia ada satu masjid, dia panggil Masjid Al-Ijabah. Kadang-kadang tour guide kita, mutawif kita, dia beritahu, okey tuan-tuan, dia kata tengok belah kiri kita ni, ini Masjid Al-Ijabah, dia kata. Dia pun tak ada nak terang apa benda Masjid Ijabah ni. Tengok balik ni pula, ni Masjid Jin pula, dia kata. Tengok balik ni Masjid Bani Umayyah, dia kata. Masjid Al-Ijabah ini juga adalah Masjid Bani Umayyah. Dia dua nama. Apa hal yang dipanggil masjid itu Masjid Al-Ijabah? Pasal apa? Pasal Nabi balik daripada kawasan Awali. Nabi singgah di situ. Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang, Nabi angkat tangan. Nabi minta kepada Allah. Nabi minta. Cukup lama doa Nabi. Bila habis, Nabi balik dekat sahabat. Nabi kata, hampa tahu tak aku minta apa dekat Tuhan tadi? Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kata, aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tidak dibinasakan dengan kemarau panjang. Allah terima doa aku. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ini tidak dibinasakan dengan tenggelam banjir besar. Allah terima permintaan aku. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ini tidak bertelagah, bergaduh dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Allah tidak terima doa itu, Nabi kata. Tempat Nabi berhenti semayang doa tu, masjid tu ada sejak zaman Nabi, tapi dia duduk di perkampungan Bani Umayyah. Ambil sempena Nabi doa dan Allah perkenankan, Allah ijabah, Allah jawab doa-doa Nabi itu, maka masjid itu dinamakan Masjid Al-Ijabah.
Maknanya 1400 tahun dulu Nabi duk fikir dah ada benda-benda ni. Fikir supaya umat dia tak bergaduh sama sendiri. Nabi minta dah. Allah tak perkenankan benda tu jadi macam ada jadi hari ni. Oh, sedih tuan-tuan. Di mana kekuatan orang Islam kalau orang Islam duk jadi macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam hadis yang kita baca ni dia kata apa? Allah Ta'ala itu jawad, pemurah. Yuhibbul jud. Allah suka kepada orang yang generous, orang yang pemurah. Lagi yang sangat limpah kurnianya, tidak ia tahan akan nikmat dengan sebab derhaka hambanya. Tuhan ni, hamba dia derhaka macam mana pun, rezeki bagi juga. Bagi. Tak mau terima Islam, rezeki bagi. Derhaka dia kepada Allah, rezeki bagi. Kadang-kadang bagi lebih lagi pula dekat dia. Kot-kot lah mana nak tahu. Satu hari terdetik di hati dia nak bertaubat, insaf, minta ampun kepada Allah. Tapi yang kata hamba Allah ni, ketegak dia tak ada contoh banding dalam dunia ni. Sambung dia sabda Nabi SAW, fanazzifu arahu qala akhbiyatakum wala tashabbahu bil yahud. Maka bersihkan oleh sekalian kamu, Nabi kata. Kata rawi, aku fikir akan dia bersabda, bersihkan rumah-rumah kamu. Yakni bersihkan oleh sekalian kamu, sehinggalah kepada rumah tangga kamu luang dalam, pastikan bersih. Lain daripada kamu membersihkan anggota badan dan hati dan pakaian kamu. Itu maksud Nabi. Nabi kata jadilah orang yang bersih. Bukan bersih baju, bahkan bersih rumah tangga, bersih dalam rumah, luar rumah, bahkan bersih hati daripada sifat-sifat tak elok. Bersihkan diri kamu. Dan janganlah sekalian kamu menyerupai Yahudi. Maka Yahudi itu kotor dirinya dan kotor hatinya dan pakaiannya sehingga kotor rumah tangganya. Ni yang kata Yahudi. Daripada zaman tu menjadi culture dia kotor ni. Kotor ni jadi culture dia. Tapi Yahudi hari ni suatu tukang. Hak Islam ni mereka ambil dah. Mereka jadi orang yang berjaya. Pasal apa? Pasal mereka amalkan apa yang Islam suruh. Baik, sambung hadis tu dia kata qala fa zakartu zalika li Muhajir bin Mismar faqala haddathanihi Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah illa annahu qala nazifu afniyatakum. Maksudnya kata Sa'id bin Musayyib, maka aku sebutkan hadis yang tersebut itu pada satu orang yang bernama Muhajir bin Mismar. Lalu katanya telah bercerita akan dia pada aku oleh anak satu sahabat Nabi. Nama dia Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada bapaknya, daripada Nabi SAW dan seumpamanya. Melainkan bahawasanya berkata dia, bersihkan oleh sekalian kamu akan halaman-halaman rumah kamu. Itu dia. Hadis Nabi ni sampai, dia kata afniyatakum. Afniya ni daripada perkataan fina dalam bahasa Arab. Padang sekolah tu dia panggil fina'ul madrasah. Fina. Fa nun alif hamzah. Fina maksudnya padang. Afniyatakum maksudnya halaman rumah. Nabi bukan suruh kita pakai baju bersih, bukan suruh rumah kita dalam rumah bersih, bahkan halaman rumah juga Nabi suruh supaya dibersihkan. Kerana apa? Kerana itulah yang Islam ajar. Dia kata, dan lebih utama dan lebih eloknya, sebagaimana dibersihkan di dalam rumah kamu itu juga. Rumah pun jaga, halaman rumah itu juga jaga. Itu disuruh oleh Nabi. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fil istitar indal jima'. Dia nak cerita pula waktu jima', waktu bersama dengan isteri, dia kata pakailah selimut. Jangan duk main gambar cowboy lagu tu, tak mau. Kan? Jangan. Ni mula kena duk baca juga. Kadang-kadang kitab senonoh ni duk dah ramai. Kan? Tendang kan selimut jatuh habis-habis. Itu macam tengok keluar video kita pula baru nak jahanam kita ni. Dan ni tuan-tuan boleh percaya dah duk pergi tidur hotel-hotel apa di Merata. Takut kaki 3 suku ni duk dah ramai lah ni. Dia nak pasang tang warna kita tak tahu, dia gantung di kipas angin ke, dia pergi selit celah lampu tu ke, dia pergi bubuh kat tepi tingkap ke apa ke. Jadi Islam habang ni prevention supaya selamat. Kan? Tengok keluar Allah kata. Kita pula duk tengok ribu-ribu nampak macam aku orang jahanam.
Orang kata nampak macam kita ada satu pasal, kita sendiri tengok-tengok nampak macam aku. Na'udzubillah min zalik. Kan? Pasal apa? Kita ni tak apa. Orang jahat kita tak tahu. Orang nak jahat ke kita ni, kita tak tahu. So Islam, awal-awal dia main, dia jaga benda-benda ni. Jaga. Apa-apa pun, mudah-mudahan hang selamat kalau hang ikut Islam ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas daripada tajuk al-istitar ni, dia main cerita fi dukhulil hammam. Cerita apa masuk dalam bilik air ni, macam mana adab dia. Nah, wallahu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.